umumnya, Pontianak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang, berbaju labuh warna putih dan keluar pada bulan purnama. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok lembaga ini digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan terdapat kesan lubang di belakang kepalanya. Sewaktu ia menjelma akan diiringi haruman bunga kemboja. Kononnya lelaki yang tidak berhati-hati akan menjadi mangsa bunuh setelah Pontianak itu berubah menjadi penghisap darah. Pontianak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan Pontianak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Orang Minyak berkisahkan tentang seseorang yang menuntut ilmu batin bagi tujuan mencuri dan untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Salah satu cerita mengatakan orang Minyak ini telah tersalah menuntut ilmu, menyebabkan dia menjadi hitam dan hanya akan pulih selepas memperkosa 40 orang gadis. Mangsa akan menjadi terpukau dan ditanda dengan dipangkah pada mukanya selepas dinodai. Kisah orang Minyak ini amat populer dan menjadi kebimbangan terhadap masyarakat pada zaman dahulu. Orang Minyak mampu memasuki rumah yang berkunci dengan mudah. Selain itu, ia dikatakan dapat menghilangkan diri dengan mudah sekiranya dikejar. Ia juga mampu melekat pada siling seperti cicak dan mampu menggunakan pelesit. Toyol ini dikatakan berbentuk kanak-kanak kecil dan turut mempunyai sifat seperti kanak-kanak kecil. Biasanya ia dipelihara dengan tujuan membantu tuannya mendapatkan duit dengan mencuri uang dari kediaman orang lain. Toyol mampu menyelinap dalam mana-mana bilik berkunci, dan mampu mencari uang tunai yang disorokkan di mana sahaja, kononnya termasuk yang disorok di celah kitab suci. Pemilik toyol biasanya akan membeli atau memuja untuk mendapatkan toyol. Toyol yang dipelihara dipercayai secara umum sebagai mempunyai bentuk seorang budak kecil berbogel, dengan mata yang merah dan gigi yang tajam. Kononnya, toyol akan dipelihara dalam sebuah botol kecil dan pemiliknya akan memberikannya makan darahnya sendiri setiap hari atau setiap bulan mengambang. Sekiranya gagal, toyol akan menghisap darah ahli keluarga terdekat pemiliknya. Hantu pocong atau juga dikenali sebagai hantu bungkus merujuk kepada sejenis makhluk yang berbentuk seperti mayat yang dibungkus dengan kain kafan. Hantu pocong sering dikatakan mengganggu orang yang lemah semangat, dan akan bergerak dengan meloncat seperti hantu Cina, atau bergolek. Ia dikatakan mampu bergerak sepantas kereta. Bukan itu saja, ia juga boleh melompat tinggi ke suatu tempat. Hantu pocong ini tidak mempunyai tuan untuk mengawalnya. Namun ia berkemungkinan terdapat di kawasan-kawasan kubur. Hantu pocong adalah jelmaan syaitan yang suka mengganggu manusia. Bagi mereka yang berani menangkap hantu pocong ini, dikatakan mampu mendapat kekayaan yang banyak. Ini karena di dalam kain kafannya dikatakan terdapat harta yang sangat banyak. Hantu raya merupakan sejenis makhluk halus. Ia dipelihara bagi tujuan membantu tuannya melakukan kerja-kerja berat dan juga bagi melawan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali sebagai saka.
hantu raya mempunyai keupayaan menjelma sebagai manusia biasa atau haiwan lain, dan biasanya hantu raya akan menjelma sebagai tuannya. Hantu raya yang dipelihara itu akan perlu diberi makan sebagaimana yang dipersetujui. Biasanya makanan yang disediakan dikenali sebagai acak, sajian termasuk telur, ayam panggang, pulut kuning dan sebagainya. Sekiranya tidak dijaga dengan baik dan diberi makan, hantu raya yang kelaparan itu akan menyerang tuannya. Hantu raya biasanya perlu diwarisi, dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa, tubuhnya mati dan berbau busuk. Tetapi apabila hendak dikebumikan, ia akan bangkit seperti hidup. Di tanah Jawa, hantu raya dikenali sebagai genderuwo yang ada serba sedikit kaitan dengan makhluk mitos Hindu Gandarewa dan raksasa ganas mitos agama Majusi yaitu Gandarva.